Assalamualaikum, good afternoon dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kami akan memberikan satu ucapan kepada anda semua. Tetapi sebelum kita memulakan ucapan, saya akan memberikan satu rangkap pantun yang berkaitan dengan tajuk kami. Baiklah, saya akan memberikan satu pantun. Apa diharap padi rendang, daun berombak ditiup bayu. Apa diharap budinya orang tidak sama budinya ibu. Baiklah, maksud pantun di sini adalah seorang ibu sanggup berkorban nyawa, jiwa dan raga dia hanya untuk anaknya dengan berpantang selama 44 hari. Jadi, pantun saya itu tadi sangat berkait dengan ibu yang berpantang selepas bersalin. Jadi, kita dapat lihat bahawa sekarang ni banyak isu ibu meroyan kerana tidak menjaga pantang larang ketika berpantang atau dan sebagainya lah yang boleh membuatkan ibu-ibu yang berpantang ini jadi meroyan. Dan dekat sini saya dan rakan saya akan memberikan satu ucapan tentang pantang larang ketika berpantang. Jadi, kenapa kami memilih tajuk pantang larang ketika berpantang? Kerana setiap wanita dan setiap lelaki harus tahu, wajib tahu apa pantang larang ketika berpantang ni. Sebab tak ramai orang yang tahu kerana mereka masih belum ada pengalaman. Jadi di sini kami akan menerangkan satu persatu tentang berpantang ni. Dan kami memilih isu pantang larang ketika berpantang ini, kami ingin membuka mata orang ramai supaya setiap wanita yang selepas bersalin harus dijaga dengan elok dan rapi supaya tidak mengganggu emosi dan perasaan mereka ketika berpantang. Okey, pantang larangnya adalah: yang pertama, jangan berdayet; yang kedua, tidak boleh bersetubuh suami dan isteri; yang ketiga, tidak boleh melakukan aktiviti yang lasak; yang keempat, menjaga emosi; yang kelima, berpantang tidak mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Jadi inilah pantang larangnya yang akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya sebentar lagi. Dalam tempoh berpantang, menjadi dilema buat ibu mengenai makanan apa yang boleh dimakan, makanan apa yang tidak boleh dimakan. Hal ini kerana ada yang mengatakan bahawa makanan itu jikalau dimakan ketika berpantang akan mendatangkan masuk angin, kembung perut, ketegangan urat, sakit-sakit badan dan berbagai lagi lah. Ada lagi yang mengatakan bahawa jikalau makan buah itu ketika berpantang, buah itu dianggap tajam untuk dimakan dalam tempoh berpantang dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahawa makanan yang jenis ubi-ubian tidak boleh dimakan ketika berpantang kerana ianya akan mengganggu sistem pencernaan dan akan menyebabkan kembung perut bagi ibu yang dalam tempoh berpantang. Namun faktanya adalah ubi-ubian ini boleh dimakan ketika berpantang kerana mempunyai bijirin, dan bijirin ini termasuk dalam kelas karbohidrat bagi piramid makanan. Ubi-ubian ini fungsinya sangat membantu untuk mengembalikan sumber tenaga buat ibu dalam tempoh berpantang. Jika ibu tidak boleh mengambil makanan yang jenis ubi ketika berpantang, gantikan dengan nasi sebagai bijirin dalam diet ibu. Ada yang mengatakan bahawa sayur seperti kangkung, petola, timun, terung dan buah seperti tembikai dan pisang, mereka menganggap makanan itu sejuk buat ibu yang berpantang, dan makanan itu akan menyebabkan sakit badan, kembung perut, otot kejang dan sebagainya. Namun yang sebenarnya
Pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan sangatlah penting bagi kesihatan tubuh badan manusia kerana mempunyai sumber vitamin, mineral, fitokimia dan serat. Pengambilan makanan yang mempunyai serat ketika berpantang adalah sangat membantu ibu untuk melancarkan pembuangan najis kerana pada kebiasaannya ibu akan mengalami masalah sembelit. Jadi, mengambil makanan yang mempunyai serat sangatlah membantu untuk mencegah masalah sembelit. Ada mitos mengatakan bahawa pengambilan air yang banyak ketika berpantang ini akan menyebabkan urat saraf menjadi kembang. Namun, hakikat sebenarnya pengambilan air yang cukup dengan 6 hingga 8 gelas sehari membantu ibu untuk menghasilkan susu badan dengan anggaran 800 ml atau 4 gelas susu ibu sehari. Terima kasih kepada yang bekerja anda yang kepada dan bermakna maka di sini saya ada yang bilang mendapatkan pendidikan tentang tidak boleh terlalu itu berpantang pantang bukan terlalu aktif malah banyak lagi pantang larang yang menyatakan untuk kita sebagai ibu mengandung ibu baru lepas bersalin ketiga berpantang. Maka dari sini saya hanya akan menjelaskan mengenai larangan tidak boleh terlalu aktif saja. Tapi saya di sini hanya akan menjelaskan satu isi saja iaitu mengenai larangan tidak boleh terlalu aktif ketika berpantang. Okey. Ibu bersalin, semua orang tahu sudah seperti sedia maklum. Ketika kita bersalin, ibu yang baru lepas bersalin, kita mengeluarkan berapa banyak tenaga, sangat banyak tenaga untuk urat apa semua. Jadi disebabkan oleh pengeluaran tenaga yang terlalu banyak, kita diperlukan untuk berehat, hanya berehat dan tidak boleh melakukan perkara-perkara berat. Macam contoh, baru kita lepas bersalin, jadi nak menanam sayur, nak kemas rumah, nak buat itu, nak buat ini, tak boleh. Sangat-sangat tak boleh. Sebab kita baru saja lepas bersalin ni, kita mengeluarkan banyak tenaga. Kita putus urat situ, kita putus urat sini. Jadi, kita memang digalakkan untuk tidak aktif. Jangan, maksudnya tak adalah macam duduk-duduk je. Bukan hanya macam tu. Kita boleh melakukan kerja, tapi hanya kerja ringan sahaja. Kerja berat, jangan tekan. Kita juga orang mengatakan bahawa ibu bersalin ni, baru lepas bersalin, sepatutnya tidak boleh keluar bilik tidur selama seminggu maupun 2 minggu. Jadi, ibu yang baru bersalin, sama-sama kuliah, baru bersalin anak pertama. Jadi, sangat-sangat digalakkan untuk mereka ataupun pasangan mengambil pembantu untuk jaga bayi tu. Kalau boleh, bayi pun suruhlah orang lain yang jaga. Maksudnya bukan suruh, maksudnya pembantu lah kan, bayar pembantu mereka juga sementara waktu lah baru bersalin. Sebab takut nanti effect buat lebih berat kita dekat rasa kita. Jadi kalau kita melakukan perkara-perkara yang berat berat atau terlalu aktif masa anak rehat, boleh menyebabkan semua kepada seorang ibu. Dan daripada itu, pemerintah keluarga atau si suami jangan disebutkan kepada kepada isteri sebelum hal itu. Apabila dia mendapat daripada keluarga dia, kemudian dalam keadaan itu dia dapat berehat dalam tempoh yang baik. Maksudnya dia boleh berpantang dengan indah, dengan baik. Sebab dia tak ada nak kerja berat. Maksudnya dia suka dengan suami dia, orang keluarga dia. So, dia rasa sama-sama kita. Jadi, semua-semua baru dan perlu menjalani keadaan berpantang dalam tempoh yang berpantang. Tapi saya hanya menjelaskan tentang tidak boleh terlalu aktif. Maka itu sahaja penjelasan saya pada hari ini. Sekarang saya teruskan penjelasan yang seterusnya kepada kawan saya.
Sungguh menarik pandangan dan info yang telah diberikan oleh rakan saya iaitu Nur Adlina. Untuk pengisian larangan ketika berpantang, saya Kairunisa Natasha akan menerangkan dengan lebih mendalam. Dalam kehidupan seharian, setiap perlakuan kita pasti ada kaitannya dengan hubungan emosi. Seperti yang kita tahu, emosi mempunyai banyak pecahannya. Tetapi dalam kes berpantang, saya mahu menekankan penjagaan emosi dan diri amatlah penting kerana jika kita tidak menjaganya, ia boleh menyebabkan seseorang itu meroyak atau kemurungan. Setiap wanita mempunyai cara berpantang mereka tersendiri. Namun, biasanya kita dengar tempoh berpantang ini perlu dilakukan sekurang-kurangnya 44 hari selepas melahirkan anak. Para suami atau ahli keluarga yang lain perlu sentiasa memberi sokongan kepada si ibu supaya mereka tidak mudah mengikut perasaan. Jika bayi tidak berhenti menangis, mintalah pertolongan suami atau ibu dan beristighfar serta kawal perasaan. Tempoh 9 bulan semasa mengandung semestinya mengubah keadaan luaran dan dalaman badan si ibu. Meskipun amalan seperti bertumpu, berurut, mandi rempah, bertangas serta minum akar kayu bukanlah yang dituntut agama, tetapi para ibu boleh melakukannya untuk membantu kesihatan luaran dan dalaman. Walaupun ramai ibu-ibu tidak gemar mengikut tempoh berpantang atau sesetengah menggelarkan ia sebagai mengarut, masih terdapat banyak manfaatnya kepada wanita, lebih-lebih lagi apabila mereka semakin berusia. Yang penting, berpantanglah mengikut syariat dan yang tidak melanggar ajaran agama Islam, sekaligus tidak memberi mudarat kepada si ibu dan bayi. Jadi, secara logiknya, terdapat banyak lagi larangan ketika berpantang selain daripada tidak menjaga emosi dan diri. Disebabkan masa mencemburui kita, kawan saya Atika Farhana akan meneruskan isi yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Antara larangan yang berpantang adalah melakukan persetubuhan. Semasa kelahiran, Farash akan meregang dengan kuat dan luka menjadi lebih serius apabila ia disertai dengan prosedur seperti episiotomi, vacuum dan juga korset. Secara kasarnya, Farash akan sembuh sepenuhnya selepas 6 hingga ke 8 minggu. Namun, jika luka lebih besar, ia mungkin mengambil masa yang lebih lama. Oleh itu, tidak digalakkan kepada suami isteri untuk melakukan hubungan intim semasa isteri sedang berpantang. Selain itu, jahitan yang tidak rata atau luka tercangkung pada tempat yang tidak sepatutnya boleh menyebabkan liang faras si isteri menjadi sempit. Ini menyebabkan menstruasi pain dan seterusnya kesakitan semasa hubungan seks. Selain itu, apabila suami isteri melakukan hubungan seks semasa berpantang, luka akan menjadi lambat sembuh sekiranya berlaku jangkitan hubungan pada faraj dan seterusnya menyebabkan kesakitan. Ia lebih berlaku kepada isteri yang mempunyai misalnya secara tidak normal. Dan jika isteri mempunyai sejarah keguguran ataupun pernah melahirkan anak peramatang, dan jika aktiviti persetubuhan dilakukan, mungkin sejarah keguguran atau risiko mendapat bayi peramatang akan berulang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan serahkan kepada sahabat saya seterusnya. Secara kesimpulannya, pantang larang masyarakat Melayu adalah pantang larang yang diturunkan secara lisan sejak zaman berzaman lagi. Ianya diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Tujuan utama pantang larang ini diturunkan ialah untuk mendidik masyarakat agar sentiasa menjaga adab dan budaya serta mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Ada di antara pantang larang yang diamalkan oleh masyarakat dahulu kala mungkin berunsur khurafat dan tidak seharusnya diamalkan kerana dibimbangi akan menyebabkan adanya unsur-unsur syirik. Walau bagaimanapun, kebanyakan pantang larang yang diturunkan
masih relevan untuk diamalkan dalam masyarakat Melayu moden. Ini kerana terdapat banyak pengajaran dan panduan yang boleh diperolehi daripada pantang larang tersebut. Oleh itu, masyarakat Melayu moden perlu mendalami dan mengamalkan sesetengah pantang larang yang telah diturunkan secara lisan sejak turun-temurun lagi. Sesetengah pantang larang itu masih relevan untuk diamalkan di masa kini kerana ia mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi mutunya dan banyak memberi teladan kepada generasi muda. Kelangsungan meneruskan amalan ini turut bertujuan untuk menjaga adab dan budaya Melayu supaya tidak hilang di telan zaman. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.